Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas alhamdulillah kita telah pun selesai sehingga ayat 219 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula daripada ayat 220 sehinggalah ayat-ayat berikutnya insya-Allah taala. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, terlebih dahulu saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada subuh ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Sadaqallahul Azim. Okay, saya baca dua ayat saja dulu, 220 dan ayat 221. Nanti kalau masih ada waktu insya-Allah kita sambung pula ayat yang berikutnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah berfirman pada ayat 220, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yang berarti mereka bertanya kepada Muhammad mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dikatakan para ulama-ulama tafsir kita, ayat Allah Ta'ala ni mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab turun ayat ni. Iaitulah ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat ni,
ya, yang bererti innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu hanyalah memasukkan api ke dalam perut mereka. Hakikatnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu adalah mereka memakan api neraka ataupun memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. So ketika mana turun ayat Allah Ta'ala ni, syaqqa dhalika 'alal muslimin, ramai kaum muslimin daripada kalangan sahabat pada ketika itu, terutama mereka yang ada jaga anak yatim tu, tiba-tiba mereka rasa berat. Ya. Wa'azalu ta'amahum an ta'amil yatama. Oleh kerana ayat ni diturunkan Allah, mereka pun pisahkanlah makanan mereka dan makanan anak yatim. Mengapa? Mereka takut termakan harta anak yatim. Sebab pada ayat ni Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim samalah dia memasukkan api ke dalam perutnya dan nanti akan masuk ke dalam api neraka. So para sahabat pun risau tentang perkara tersebut, dan pada akhirnya mereka pisahkan makanan mereka dan makanan anak yatim yang ada di bawah penjagaan mereka. Namun itu bukan satu perkara yang mudah. Oleh kerana itulah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perkara itu. Maka pada ayat ni Allah Taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak yatim tadi, tentang hukum mencampurkan makanan mereka dan makanan anak yatim, atau mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim. Apakah hukum dia? Apakah mesti dipisahkan atau boleh tak untuk tidak dipisahkan, ya? Jadi itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah Taala mendatangkan jawapan, ya. Allah Taala mengatakan qul islahul lahum khair. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, memperbaiki anak-anak yatim itu amatlah baiknya, ya. Berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada harta anak yatim, dengan menjaganya, dengan mengembangkannya, ya, dengan memeliharanya, itu adalah satu kebaikan yang luar biasa, ya. Satu kebaikan yang luar biasa. Menjaga harta benda anak yatim tu, ya, kemudian kita kembangkan harta itu, sebab boleh mengembangkan harta anak yatim. Misalnya ada anak yatim, dia dapatkan peninggalan daripada ayah dia, harta pusaka lah kita sebut, ya. Contoh dia dapat dalam, katalah dalam RM50,000 contoh saja, ya. Kemudian orang yang menjaganya ni boleh tak niagakan harta anak yatim ni? Jawapannya boleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya berkembang harta anak yatim ni. Mungkin daripada RM50,000 boleh jadi RM100,000, bahkan lebih daripada itu. Tetapi yang mengembangkan itu, yang mengelola itu, mestilah orang yang amanah dan mesti mempunyai niat yang baik, ya. Jadi Allah Ta'ala menjawab dekat sini, ya, qul islahul lahum khair, ya. Berbuat baik kepada mereka, menjaga harta benda mereka, ya, itu adalah satu kebaikan, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ya. Maksudnya, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya, ya. Maksudnya kalau kamu mencampurkan harta kamu dengan mereka juga tak ada masalah, ya. Mencampurkan harta kamu ataupun makanan kamu dengan mereka, dengan anak-anak yatim tu jaiz, tak ada masalah, boleh saja. Jadi tidak mesti dipisahkan makanan kita dengan makanan anak yatim, tak mesti dipisahkan harta kita dengan harta anak yatim. Boleh tak dicampurkan? Boleh. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan fa ikhwanukum, kerana mereka anak-anak yatim itu adalah saudara kamu, saudara-saudara kamu dalam agama, ya. Maka namanya bersaudara, dicampurkan atau bercampur itu bukan sesuatu yang jadi masalah, ya, bukan suatu masalah.
namun ini kembali kepada niat. Jadi pada intinya seseorang boleh mencampurkan harta dia dengan harta anak yatim seperti dalam hal makan tadi, boleh, dan boleh juga untuk dipisahkan. Kembali kepada niat masing-masing. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, ya. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda anak yatim dan orang yang hendak memperbaikinya, ya. Maksudnya kata para ulama ialah wal marja' fi dhalika ila niyati wal amal. Dalam hal mencampurkan atau kita memisahkan harta kita dengan harta anak yatim, itu kembali kepada niat, ya, kembali kepada niat. Maka faman alimallahu min niyati annahu muslih lil yatim, maka sesiapa yang Allah Ta'ala tahu niat dia untuk buat baik kepada anak yatim, bukan kerana dia nak memakan harta anak yatim, bukan kerana dia nak ambil harta anak yatim, ya, maka tidak mengapa andai kata dia campurkan harta dia dengan harta anak yatim tu, kalau niat dia baik. Misalkan niat kita baik je, kita nak kembangkan harta dia, ya, kemudiannya kita mungkin kita mungkin punya niat yang baik-baik semua untuk dia, bukan ada pun niat kita yang jahat-jahat. So itu tidak ada masalah, tak mesti dipisah, termasuk dalam hal makan tadi ataupun yang lain-lain, boleh dicampurkan, boleh, tetapi niat kita mesti baik. Tujuan kita adalah untuk muslih, menjadi orang yang berbuat baik untuk dia, ya, bukan kita nak merosakkan. Namun sebaliknya, ya, wa man 'alima Allahu min niyatihi anna qasdahu bil mukhalata at-tawassul ila akliha wa tanawuliha fadhalika alladhi haraj. Tetapi kalau misalkan Allah Ta'ala tahu niat kita campurkan harta kita dengan harta anak yatim tu sebab kita nak makan harta dia, sebab kita nak ambil keuntungan daripada itu, maka itulah yang menjadi haram. Jadi maksud firman Allah, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira, itu mereka yang berniat buruk kepada anak yatim. Mereka ambil harta anak yatim, mereka makan, mereka campurkan dengan harta mereka dengan tujuan mereka nak ambil keuntungan daripada itu, atau mereka nak ambil harta anak yatim tersebut. Itu yang mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya boleh kita memilih sama ada kita campurkan harta kita dengan harta anak yatim ataupun tidak, itu boleh. Yang paling penting adalah niat kita. Niat kita mesti baik. Sama ada kita campurkan harta kita dengan anak yatim ataupun kita tak campurkan, mesti niat kita nak buat baik kepada anak yatim, nak menambahkan harta dia, ya, nak menyimpankan harta dia, nak menjaga harta dia. Selama mana niat kita itu baik, so tidak ada masalah. Tetapi kalau niat kita dah buruk, itu yang berdosa, itu yang akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah Ta'ala menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Maksudnya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi rukhsah, Allah tidak akan memberi kerenganan boleh mencampurkan harta orang yang menjaga anak yatim dan harta anak yatim tersebut. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, la'anatakum, Allah Ta'ala akan haramkan itu. Allah Ta'ala akan beratkan kamu, mesti pisah harta kamu dengan harta anak yatim. Jadi sebenarnya daripada sini dapat kita faham bahawa keharusan mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim itu adalah satu rukhsah daripada Allah, satu kerenganan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kalau kena pisahkan susah. Misalkan dalam bab makan, kena beza makanan kita dengan makanan anak yatim, so semakin susah, kan? Terutama bagi mereka yang menjaga anak yatim ni tentu susah. Semua kena pisahkan, jadi susah. So oleh kerana itu Allah Ta'ala bagi keringanan. Selama mana niat kamu baik, kamu boleh campurkan harta kamu dengan harta anak yatim, dan itu tidak ada masalah. Dan Allah mengatakan pada hujung ayat ni, walau sya'allahu la'anatakum, ya. Andai kata Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh susahkan kita,
Allah Ta'ala akan haramkan mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki itu. Allah Ta'ala sentiasa menghendaki kemudahan pada kita. Allah tidak menghendaki agama ini menjadi satu bebanan, kesukaran pada kita, ya. Apatah lagi Allah itu tidak mahu membebani kita dengan satu syariat yang kita tak mampu untuk melakukannya. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kita dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kita. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kepada kita satu hukum syariat melainkan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Hujung ayat ni Allah Ta'ala berfirman, innallaha azizun hakim, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu Rabb yang maha perkasa sehingga kan dapat mengalahkan siapapun, dapat menguasai siapapun. Namun begitu Allah itu Rabb yang maha bijaksana sehingga kan Allah Ta'ala tidak akan memberi satu tugasan yang tidak dimampui oleh hambanya. Allah tidak akan menyuruh sesuatu kecuali sesuai dengan hambanya. Allah itu Rabb yang maha bijaksana, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang bererti, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu berkahwin, ya, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki musyrik sebelum mereka beriman, iaitulah memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hatimu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pun seperti mana disebut para ulama kita, dia ada juga asbabun nuzul. Iaitulah dikatakan oleh Ibnu Munzir, ya, bahawa sebab turun ayat ni adalah berkenaan tentang seseorang yang bernama Ibnu Abi Marsad, ya. Ada seorang yang bernama Ibnu Abi Marsad, ya. Suatu saat ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi atau berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Anaq, ya. Iaitulah seorang wanita musyrik yang cantik jelita, namun dia tak beriman kepada Allah. Cantik jelita namun seorang musyrik, seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So oleh kerana itulah kata para ulama, ayat ni diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman dekat sini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, ya. Ini satu larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lelaki-lelaki yang beriman, tidak boleh atau haram berkahwin dengan wanita-wanita musyrik, ya. Siapa wanita-wanita musyrik ni? Wanita-wanita yang menyembah
ya, atau yang mensekutukan Allah seperti orang-orang yang menyembah berhala, ya, seperti orang-orang yang menyembah berhala, ya. Ada juga menyatakan bahawa yang dimaksudkan musyrik dekat sini adalah orang-orang yang menyembah berhala, ya, ataupun seperti orang etis, ya, ataupun seperti agama Buddha, ya. Ini dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wala tunkihul musyrikat. Janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang mensyirikkan Allah hatta yu'min, sehinggalah mereka beriman, ya, sehinggalah mereka beriman. Jadi selama mana mereka masih berada dalam kesyirikan itu, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, maka selama itulah tidak boleh dikahwin, haram hukum dia, ya. Baik, kemudian para ulama mengatakan ini berbeza dengan ahlul kitab, ya. Jadi istilah musyrik dekat sini ini berbeza dengan ahlul kitab yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 Allah Ta'ala menyatakan wal muhsanatu minal ladina utul kitab, mengahwini wanita-wanita yang baik daripada kalangan ahlul kitab itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan. Jadi berbeza wanita musyrik dengan golongan ahlul kitab. Walau bagaimanapun, golongan ahlul kitab ini pun menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Memang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, seorang lelaki mukmin boleh mengahwini wanita ahlul kitab, terutama wanita-wanita yang suci, yang terjaga daripada kalangan ahlul kitab, dibolehkan. Namun demikian, ketika mana ulama membahaskan ini secara meluas dan mendalam, ramai ulama yang melarangnya. Ramai ulama yang melarangnya, atau jumhur ulama menghukuminya makruh, ya. Bahkan ada yang sampai ke tahap mengharamkannya juga. Walaupun secara zahirnya nampak ayat 5 daripada surah Al-Ma'idah ni mengharuskannya. Mengapa begitu? Kerana berkahwin dengan ahlul kitab, misalnya Yahudi ataupun Nasrani, ya, perbezaan itu, ya, perbezaan itu ia tetap macam bercanggah dengan matlamat perkahwinan. Matlamat perkahwinan adalah nak menyatukan dua orang insan yang diikat oleh agama, ya, yang diikat oleh agama. So kalau misalnya berkahwin seorang lelaki mukmin dengan wanita ahlul kitab yang berbeza kitabnya, yang berbeza panduannya, so ini sangat memungkinkan berlaku konflik dalam keluarga, ya. Ya, kita tengok sajalah, tak payahlah berbeza agama, ya. Berbeza negeri saja, berbeza suku bangsa saja, sama-sama Islam, ya, boleh menjadi masalah konflik, apatah lagi berbeza panduan, ya. Jadi walaupun secara zahirnya pada surah Al-Ma'idah ayat 5 dihalalkan, namun ulama memandang makruh, bahkan ada yang sampai ke tahap mengharamkannya. Belum lagi kita melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang, ya. Setengah ulama telah memandang mereka selain kufur, mereka juga telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Mengapa? Kerana misalnya orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu mempunyai anak. Mengatakan Allah Ta'ala punya anak itu satu bahagian daripada kesyirikan, sehingga kan mereka pun bukan murni lagi sebagai ahlul kitab yang berpegang teguh kepada kitab Injil yang Allah Ta'ala turunkan, tetapi mereka telah pun melakukan penyimpangan. Antara penyimpangan mereka paling besar ialah mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak, ya. Jadi wala tankihul musyrikat, dan janganlah kamu mengahwini wanita-wanita musyrik, ya, madama ala syirkihin, selama mana mereka masih berada dalam kesyirikan mereka, sehinggalah mereka beriman, ya. Wala amatum mu'minatun, hamba sahaya, ya, hamba sahaya yang beriman, ya,
seorang wanita hamba sahaya yang beriman khairun, itu lebih baik, mim musyrikatin, daripada seorang wanita yang mensyirikkan Allah, walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik tadi membuat hatimu takjub, membuat hatimu tertarik kepadanya. Hamba sahaya yang status sosial dia rendah, mungkin tak cantik, mungkin bukan berharta, ya biasalah hamba sahaya rendah, harta pun tak ada, bahkan merdeka pun tidak, ya. Kalau dia beriman, kata Allah, itu lebih baik berbanding berkahwin dengan wanita musyrik. Walaupun dia membuat engkau takjub, mungkin dia cantik jelita, mungkin dia kaya raya, mungkin dia mempunyai nasab yang baik, tetapi oleh kerana dia mensyirikkan Allah, hamba sahaya yang beriman itu lebih baik kamu kahwini, kata Allah. So ini juga menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa penentu dalam memilih pasangan itu adalah agama nombor satu. Agama nombor satu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sebut dalam hadis, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dikahwini kerana 4 alasan biasanya. Nabi mengatakan limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Ada kalanya kerana kecantikannya, ada kalanya kerana hartanya, ada kalanya kerana keturunannya. Kemudian Nabi mengatakan ada kalanya kerana agama dia. Tetapi Nabi mengatakan fadhfar bidzati din taribat yadak. Yang menjadi pilihan utama, kahwinilah wanita kerana agamanya. Kerana yang lain itu boleh kamu dapatkan. Tapi kalau kamu kahwini wanita kerana kecantikannya, kerana keturunannya, kerana hartanya, belum tentu kamu dapat agama. Tapi kalau kamu kahwini dia kerana agamanya, kerana keimanannya kepada Allah, maka yang lain insya-Allah kamu juga akan dapat. Ya. Kemudian Allah Taala mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan janganlah kamu kahwinkan, ya, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam kepada lelaki-lelaki musyrik, ya, sehinggalah mereka beriman. Ini larangan sebaliknya. Jadi lelaki muslim tak boleh berkahwin dengan wanita musyrikah, lelaki musyrik tak boleh mengahwini wanita muslimah, ya. Dari perkataan wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kamu mengahwinkan perempuan-perempuan kamu kepada lelaki musyrik, ini kata para ulama menjadi salah satu dalil wajibnya ada wali dalam perkahwinan. Sebab ayat ini mengatakan wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan kamu kepada lelaki-lelaki musyrik. Artinya mesti ada yang mengahwinkan, itulah wali. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada perkahwinan, ya, tidak ada perkahwinan ataupun tidak sah perkahwinan illa biwaliyin, kecuali ada wali, mesti ada wali. Walaupun begitu, ada nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak silap saya yang mengharuskan seorang wanita mengahwinkan dirinya, ya. Tetapi pendapat itu adalah pendapat yang lemah bila mana kita merujuk hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi seorang wali yang beragama Islam dan anak perempuan yang beragama Islam tak boleh dia kahwinkan kepada lelaki musyrik sehinggalah mereka mahu beragama Islam, beriman pada Allah. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya lelaki yang beriman itu lebih baik daripada seorang lelaki yang musyrik walaupun engkau takjub kepadanya, walaupun hatimu tertarik kepadanya, ya. Ni ada lelaki musyrik, kaya raya mungkin, handsome mungkin. Ni ada seorang hamba sahaya, ya, tak ada handsome, harta pun tak ada, susah, tapi dia beriman. Kata Allah, hamba sahaya ni lebih baik mengahwini wanita itu atau dikahwinkan kepada dia wanita muslimah itu berbanding dikahwinkan kepada orang musyrik. Ini lagi-lagi menunjukkan pada kita kerana
menjadi asas utama dalam perkahwinan itu adalah agama, ya, adalah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah sebab dilarang perkahwinan antara orang musyrik dengan orang mukmin ataupun sebaliknya. Mengapa dilarang? Allah Taala menjelaskan ulaika yad'una ilan nar. Kerana mereka itu adalah mengajak kepada neraka. Ya. Kerana orang-orang yang musyrik itu, sama ada mereka lelaki ataupun perempuan, itu mengajak ke neraka. Mengapa kita katakan mengajak ke neraka? Ya, kerana orang-orang musyrik itu, ya, tidak mempunyai panduan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau hidup, bila berkahwin ni kan, suami isteri ni mesti visi dia sama, ya. Mereka mesti saling bersama-sama. So kalau salah satu pasangan ni seorang yang tak beriman kepada Allah, seorang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, so sudah tentu dia akan mengajak pasangan dia kepada kesyirikan. Kalau dia mengajak pasangan dia kepada kesyirikan, pada kemaksiatan, itu artinya dia telah mengajak pasangan dia ke dalam neraka. So secara tidak langsung ayat ini mengajarkan pada kita, sepatutnya dalam perkahwinan itu kita mengajak pasangan kita ke syurga, ke syurga Allah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajaknya ke dalam neraka. So kalau berkahwin dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Taala, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak orang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Manakala Allah Taala mengajak hamba-hambanya supaya mereka mendapatkan syurga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita manusia ni menjadi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, sehingga kan kita boleh mendapatkan syurga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita dapatkan syurga dan ampunan Allah Taala ni, maka kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi itu alasan utama dia mengapa dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala mengatakan wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan begitulah Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, menjelaskan peraturan-peraturan Allah, hukum hakam Allah Taala kepada semua manusia, la'allahum yatadhakkarun. Moga-moga dengan itu mereka mengambil pengajaran, ya, mengambil pengajaran daripadanya, bahkan wajib diambil pengajaran daripadanya, sehingga kan seorang muslim ataupun muslimah tidak boleh berkahwin dengan wanita yang musyrik ataupun lelaki yang musyrik. Tidak boleh. Mengapa? Kerana orang-orang yang musyrik ini, itu orang-orang yang mengajak kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam perkahwinan itu, yang diinginkan adalah setiap pasangan mengajak pasangan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mereka bukan saja selamat di dunia, malah mereka juga selamat di akhirat. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Taala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada subuh ini. Saya nak simpulkan ayat 220 dan ayat 221 yang kita bahaskan tadi. Untuk ayat 220, kesimpulan yang boleh kita petik adalah, yang pertama, boleh kita mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim, ya, kalau niat kita baik. Niat kita bukan ambil harta dia, tapi kita nak uruskan, kita nak tolong, kita nak kembangkan, boleh, tak ada masalah. Tu. Yang kedua, haram mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim kalau niat kita niat yang buruk. Misalkan kita nak ambil harta dia, atau kita nak tukar harta dia itu dengan kita, so itu hukumnya adalah haram, tak boleh, ya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya, mengapa boleh dicampurkan harta anak yatim dengan harta kita kalau niat kita baik? Kerana anak yatim itu adalah saudara kita, saudara dalam agama.
saudara seugama itu lebih kuat berbanding saudara kerana satu nasab. Ya, saudara kerana satu agama itu lebih kuat berbanding saudara kerana satu nasab. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Allah dapat tahu siapa yang berniat baik dan siapa pula yang berniat buruk terhadap anak-anak yatim. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, andai kata Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kesusahan kepada kita manusia ni, sehingga akan wajib dipisahkan harta kita dengan harta anak yatim, Allah Ta'ala boleh saja buat. Namun begitu, Allah tidak menghendaki kesusahan pada kita. Allah sentiasa menghendaki kemudahan bagi kita. Maka syariat ni adalah syariat yang mudah, ya. Baik, ayat 21 pula, 221, kesimpulan yang boleh kita petik. Yang pertama, seorang lelaki yang beriman tak boleh mengahwini seorang wanita yang mensyirikkan Allah sehinggalah wanita itu mahu beriman pada Allah. Sebaliknya, ya, kemudian Allah Ta'ala mengatakan seorang hamba sahaya wanita yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada seorang wanita yang mensyirikkan Allah Ta'ala, walaupun mungkin dia cantik jelita, punya kekayaan, punya nama yang harum misalkan, ya. Sebaliknya juga macam tu, seorang wali haram hukumnya mengahwinkan anak perempuan dia atau orang yang di bawah perwalian dia kepada lelaki yang musyrik, sehingga kan lelaki itu mahu beriman kepada Allah. Kerana seorang lelaki yang beriman walaupun dia hamba sahaya itu lebih baik berbanding seorang yang musyrik, walaupun mungkin kita takjub dengan kekacakan dia, harta benda dia dan lain-lain. So intipati yang boleh kita petik daripada sini, yang menjadi penentu keharusan dan keharaman dalam berkahwin adalah iman ataupun agama. Ya, iman ataupun agama. Maka itu yang mesti kita pandang, agama dulu, seperti mana yang disebut Rasulullah SAW. Alasan utama mengapa tak boleh berkahwin antara mukmin dengan musyrik, kerana orang-orang musyrik itu mengajak ke neraka Allah, sedangkan Allah mengajak kita ke dalam syurga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum hakamnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan wajib untuk kita mematuhinya. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar tu sahaja kuliah kita pada subuh ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ayat 222 daripada surah Al-Baqarah. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.